Tapi kena ingat, okey, semakin panjang sangkar yang kalian buat, semakin susah nak angkat. Antara istilah yang kita selalu gunakan, melentik nak angkat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Arnab Pedaging. Alright, kawan-kawan. Hari ini saya akan berkongsi tentang sangkar-sangkar arnab yang ada di ladang kami, iaitu dari segi saiz dan ukuran yang tepat agar rakan-rakan boleh merancang dengan menggabungkan apa yang saya kongsi pada minggu lepas, iaitu tentang membuat ukuran reban. Okey, kita tengok ke atas. Alright, itu reban kita kat sini. Nanti kejap lagi kita akan tunjuk juga. Jadi dengan itu, kejap lagi kita akan jalan satu-satu daripada sangkar yang paling lama kat sini, sangkar baru yang sebelah sana, untuk rakan-rakan tengok bersama. Mari kita. Okey, sekarang kita akan berjalan-jalan sekitar reban untuk melihat jenis-jenis sangkar yang ada di reban kami. Ataupun reban tempat saya ni lah, tempat kita usahakan ni. Jadi kita mulakan dengan ni, sangkar yang paling lama, antara yang paling lama lah kat sini. Kita gunakan design lama. Mungkin design ni akan datang kita tak gunakan dah, jadi kita just guna dia apa yang ada ni. Sebab setiap kali kita hasilkan sangkar arnab yang baru ataupun kita buat sendiri, kita akan temui beberapa kelemahan ataupun yang kepayahan untuk kita gunakan lah. Okey lah, ni sambil ni saya bawa rakan-rakan untuk tengok. Ni sekarang kita gunakan untuk grower ataupun untuk anak di peringkat penggemukan. Okey, dan sekarang untuk setiap sangkar yang kita hasilkan, biasanya dia ada kelemahan, iaitu selepas kita pakai 1 tahun, 2 tahun, kadang selepas 3 tahun kita mungkin akan improvekan lagi, sama ada kerja sangkar tu memudahkan kita buat kerja dan sebagainya. Okey, kita akan tengok. Yang ni adalah sangkar yang terbaru. Okey, korang tengoklah apa yang ada kat reban ni, taklah bersih mana kan. Alright, okey, yang ni adalah sangkar yang terbaru, tapi pun kita masih ada buat improvement lagi selepas ni, iaitu saiz sangkar. Kejap lagi kita akan detailskan satu-satu. Hari ni saya nak bawa je rakan jalan-jalan. Okey, selalunya biasa terdapat banyak bulu-bulu di bawah ni, macam ni kan. Okey, banyak macam ni sebab ibu arnab cabut bulu ketika nak beranak dan sebagainya. Dan itu yang menyebabkan ni lah. Okey, ini adalah model sangkar 2 tingkat yang kita buat sendiri. Idea dia of course lah, kita berjalan-jalan dekat reban kawan dan sebagainya, dan kita cuba improve lah. Kita gunakan besi batten sebagai rangka. Minggu lepas saya ada sebut, untuk rangka boleh kita gunakan besi batten, tapi untuk sebagai tapak bawah saya kurang yakin, dan kita tak pernah guna lagi lah. Mungkin ada rakan-rakan dari kandang lain ada gunakannya, boleh tanya kepada mereka. Jadi macam yang ni, kita punya konsep sangkar boleh tengok. Kita pakai konsep gantung. Pada permulaan kita gantung pakai dawai je, tapi since lepas tu kita dapat idea, kita improvekan lagi sebelah sana. Okey, sambil jalan-jalan. Okey, ni kira macam tour reban jugalah. Alright, mana. Okey, yang ni kira sebelah sana kita buat, kita cuba improve, dan kita gunakan apa nama ni saya tak tahu. Biasa ada kat kedai hardware ni, dia panggil apa, nombor 8 apa tah lubang dia, nanti ada nama. Mungkin rakan-rakan boleh komen dan share dekat dalam dekat komen kat bawah. Okey, ini yang kedua lah, kira cara kita improve. Dan ini sebenarnya model yang lebih lama, iaitu dengan saiz yang lebih kecil. Tapi sebenarnya untuk saiz ni kurang sesuai untuk arnab pedaging, kerana ruang untuk meletakkan nest box ataupun kotak, okey, macam kotak macam ni kurang sesuai.
Ni okey ya. Boleh tengok sampel macam mana kenapa yang kita tentukan satu-satu saiz. Don't worry, kejap lagi next kita akan sharekan apakah yang dikatakan kenapa satu-satu ukuran tu ideal atau tak. Boleh tengok ke sini. Apa nama nest box. Okey ya, nest box. Dan ibu arnab nampak selesa bersama anak, dan biasanya apabila 14 hari dan ke atas anak dah mula lompat keluar kotak, kita akan keluarkan nest box lah. Kita boleh keluarkan dah ni sebab anak dah tak perlukan nest box lagi. Okey, dan kita akan tunjukkan lagi satu kenapa yang saiz. Allahu Akbar. Video sangkut. Okey. Right. Okey, yang ni ada sebahagian ni division kita yang bahagian untuk hiasan sikit je, tak banyak. Kita simpan, nanti insya-Allah kita akan buat row baru untuk arnab hiasan, dan mungkin masa kita buat row tu bolehlah kita share macam mana kita buat row arnab untuk sangka bertingkat macam ni. Okey, ni dengan berlepak santai budak-budak ni. Alright. Okey, nampak untuk arnab hiasan lebih sesuai kerana saiz yang lebih kecil, iaitu ibu selesa duduk di sebelah kotak dan ada ruang lah bermakna untuk kebajikan anak tersebut. Okey guys, lepas ni kita next lagi, kita tengok macam mana setiap satu sangka punya ukuran. Okey, mari kita. Okey guys, sekarang saya akan kongsi berapa ukuran sangka kita. Kita mulakan dengan keluasan satu-satu bilik. Okey, saya gunakan istilah bilik. Ada orang panggil host, ada orang panggil partition. Tak kisahlah, saya panggil bilik sebab kan ni tempat untuk bilik arnab bersenang-senang, makan dan membesar. Okey? Alright. Jadi kita mulakan dengan berapa kepanjangan ke belakang bilik arnab biliknya. Kita tarik. Okey. Perhatian hati-hati ketika mengukur ataupun buat pengukuran dengan menggunakan tali tape di reban arnab, kerana bunyi halus yang dihasilkan ketika kita lepaskan tali tape ni, arnab akan terkejut bunyi dia sangat nyaring. Okey, jadi hati-hati. Okey, ukuran dari belakang ke depan iaitu 3 kaki. Alright, panjangan dia 3 kaki. Dan kelebaran kita buka. Kelebaran dari sini ke sini 21 inci. Okey, 21 inci. Panjang 3 kaki ataupun 36 inci. Lebar 21 inci dan ketinggian 15 inci. Okey, bermakna rakan-rakan dah dapat dah gambaran saiz satu bilik untuk setiap reban arnab ni lah, sangka arnab ni berapa saiz satu bilik. Okey, kenapa saiz tu dikira ataupun dipilih? Okey, itu sebenarnya berdasarkan daripada pengalaman ataupun daripada ukuran sangka yang dulu ada. Jadi kita improve dari hari ke hari. Okey, tapi even yang untuk 21 inci ni pun nanti kita ada ukuran dia, kita boleh kecilkan sikit lagi untuk jimatkan tempat dan arnab masih selesa. Okey, yang tadi bermakna untuk ukuran satu bilik. Okey, bagaimana pula dengan untuk berapa bilik satu sangka? Itu sebenarnya terpulang kepada rakan-rakan. Tak ada terikat. Okey, mungkin ada setengah orang, bang boleh tak nak buat 5, 6, 7. Ada pernah tanya saya nak buat 10 terus. Tak ada masalah. Kerana itu mengikut kesesuaian. Tapi kena ingat, okey, semakin panjang sangka yang kalian buat, semakin susah nak angkat. Antara istilah yang kita selalu gunakan, melentik nak angkat. Badan melentik ke belakang sebab berat. Sebab makin panjang sangka yang kita buat, makin susah nak angkat. Bagaimanapun boleh menjimatkan untuk partition, bermakna setiap sangka dia akan ada dinding tepi dan dinding tepi. Macam di ladang kita buat untuk yang sederhana yang boleh buat kerja seorang, iaitu 4 bilik. Okey 4 bilik. Tak kisahlah nak buat 3 bilik ke 5 bilik ke, itu terpulang. Okey, yang ni adalah untuk yang sangka pertama. Lepas ni saya tunjukkan untuk sangka kedua. Oh ya, lupa. Okey, kenapa 3 kaki? Kebanyakan sangka semua 3 kaki. Ini kerana bila kita beli dawai sangka ataupun mesh galvanized yang satu gulung tu, kebiasaan dia ada 2 saiz di pasaran, iaitu 3 kaki dan
4 kaki. Jadi 3 kaki lebih mudah didapati. Nanti kejap lagi lah saya akan sharekan apakah saiz ketebalan untuk sangka yang paling ideal untuk anak pedaging. Tapi sebelum tu kita share dulu saiz sangka yang jenis gantung di sana. Jom. Okey, sekarang kita berada di sangka design yang ketiga sebenarnya. Sebabnya sebelum kita cuba untuk buat sangka gantung ni, kita panggil istilah sangka gantung. Sebenarnya sangka ni tak ada pelapik bawah tapi digantung ke atas. Jadi sebelum ni kita buat dengan bilik yang lebih kecil. Sebenarnya pada asal agak tamak ruang sebenarnya. Kalau boleh kita nak makin banyak arnab boleh masuk. Tapi awak jaga-jaga sebab sekiranya terlalu sempit, kita telah menyebabkan arnab stres dan kehidupan arnab tu agak teruk. Nanti dia tak hasilkan anak yang baik lah. Jadi sebab tu kita kongsikan apa yang bukan nak kata terbaik, terbaik lah, antara yang terbaik yang boleh ni. Kejap, nyamuk banyak pula kat belakang. Alright, okay. Jadi ini sangka design ketiga. Yang design kedua je kat depan, kita ambil ini dulu. Kita tunjuk design ketiga yang kita buat. Okay, iaitu dari sini ke tepi. Ya, 3 kaki 3 kaki. Iaitu kelebaran 3 kaki. Kepanjangan kita buka sangka. Alright, dari belakang ke depan iaitu 18 hingga 19 inci. Macam ini 19 inci kita buat. Okey. Dan ketinggian alright, masih 15 inci. Okey, jadi kelebaran dia 3 kaki, kepanjangan ke belakang tu 19 inci dan ketinggian 15 inci. Okey, sebenarnya untuk design ketiga ni, ruang yang dihasilkan agak besar untuk arnab. Boleh lihat ibu arnab boleh berlari-lari walaupun esok anak akan keluar. Jadi sebenarnya kita boleh kecilkan sikit. Sebenarnya kesimpulan kecilkan sikit ni setelah kita buat sangka yang kedua dan ini sangka yang ketiga. Jadi insyaAllah akan datang kita akan cuba buat sangka yang keempat, tapi mungkin tak buat dah kot, mungkin kita beli je. Sebab di sini kita boleh orang panggil istilah ambil lagi 6 inci 6 inci bermakna boleh kecilkan sikit. Tapi itulah, bila buat sangka sendiri ni yang agak mencabar adalah bagaimana kita nak reka untuk tempat makanan. Contoh, alright, saya tunjukkan. Buat lubang sini untuk nak masukkan feeder dari luar, ataupun nak pakai clay macam yang saya tunjukkan sebelum ni. Dan untuk pintu kita kena dapatkan spring. Potongan ini berbeza. Okey, yang tu agak rumit sebenarnya. Sebab tu saya kata untung orang yang ternak sekarang, sebab dah banyak pilihan sangka yang dibawa masuk dari China. Tapi tak apa, kita masih ada option sama ada buat sendiri ataupun beli yang sudah sedia ada. Okey, lagi satu, boleh tengok kat sini ini kesesuaian nestbox biarlah bersesuaian dengan sangka. Okey, ini saya kongsikan untuk mereka yang berminat buat sangka sendiri ataupun suka DIY lah kan. Tak ada masalah, dia tak ada siapa bagus, siapa betul, siapa salah, tak. Mungkin ada yang selesa untuk beli. Yang sekarang dari China kalau beli sangka siap ada nestbox sekalipun boleh. Okey, yang tu kita kena tanyalah. Nanti one day kita pergi jalan-jalan lepas habis PKP, PKPB apa semua ni. Mungkin kita jalan-jalan ke Reban kawan-kawan yang pakai sangka China, yang pakai full set. Kita akan boleh tanya diorang apa pendapat diorang tentang penggunaannya. Jom kita pergi ke sangka lagi satu. Okey, ini merupakan sangka yang terakhir saya akan kongsikan hari ini. Bagaimanapun ia adalah design yang pertama sangka gantung yang saya buat. Sangka gantung ni istilah dia samalah. Yang diikat ke atas, ada bawah ni tak ada. Okey, kita akan ukur dan di akhir episod hari ini saya akan kongsikan apakah ukuran yang ideal dan kenapa ada pelbagai design sangka, dan setiap design sangka ada baik dan buruk dia lah. Okey, jom kita ukur dulu. Okey, ni dari tepi ke tepi. Alright, ini 2 kaki dan ketinggian tetap sama 15 inci. Dan okey, kita tengok panjang ke belakang. Alright.
Ibu. Okey. Okey. 19 inci. Okey. Bermakna sekarang yang ni bermakna yang tadi 3 kaki, yang ini 2 kaki. Okey. Sebenarnya setiap kali pembinaan ataupun pembuatan sangkar, semuanya harus dirancang secara backward. Kita rancang, kita perlukan saiz sangkar yang kita buat untuk kita buat reban. Dalam masa yang sama, untuk buat sangkar, kita kena tahu frame berapa panjang yang kita boleh buat. Untuk sangkar gantung, ikut kita buat homework sikit, kita pergi reban ke reban yang orang pernah buat, yang gagal, yang berjaya dan bertahan lama. Jangan terlalu panjang. Okey, bermakna yang maksimum kita buat sekarang, kepanjangan untuk besi batten boleh menahan berat arnab dan sangkar adalah 6 kaki. Alright. Kalau tengok keseluruhan ni 6 kaki. Kalau lebih, kita takut akan berlaku kelenturan ataupun melendut lah ke bawah kan. Jadi kurang sesuai. Jadi sebab tu kenapa yang boleh wujud sangkar 2 kaki, 3 kaki. Dan sekejap lagi saya akan sharekan apakah saiz yang ideal untuk arnab. Okay, jom kita pergi dekat tempat jaring sangkar yang tadi, mesh galvanized. Jom. Okay guys, untuk episod kali ini kita sudah sampai ke penghujungnya. Seperti yang saya janjikan sebelum ini, saya akan berkongsi tentang berapakah saiz yang ideal untuk satu-satu bilik sangkar arnab tu. Okay, tapi sebelum tu, ini yang dikatakan sebagai sangkar ataupun jaring ataupun mesh galvanized yang kita gunakan untuk membuat sangkar. Jom kita tengok dulu saiz dia, ketinggian dia. Saya cakapkan 3 kaki tadi. Alright. Okey, boleh nampak kot 3 kaki. Okey, kenapa 3 kaki? Dia kan ada dekat pasaran saya katakan ada yang 4 kaki juga. 3 kaki ni bermakna ideal untuk kita nak buat separuh ke, kita nak bentangkan ke. Itu yang kebiasaan orang buat sangkar sendirilah. Dan lagi satu, jangan lupa tentang ketebalan sangkar. Itu yang paling susah, ataupun kadang-kadang dulu susah nak dapat. Sekarang dah banyak ada kedai hardware yang jual. Saiznya adalah 17G. Macam mana kita nak tahu 17G tu betul-betul 17G? Apabila korang picit dia, cuba picitkan jaring antara lubang jaring tu, dan sekiranya jaring yang tak bengkok, yang bengkok jari korang yang bengkok, 17G dah selalunya. Ataupun boleh juga untuk yang nak menggunakan 18G, tapi tak boleh untuk saiz jaring 1 inci kali setengah inci, tapi kena pakai yang setengah kali setengah inci. Walau bagaimanapun, kalau tanya pendapat peribadi saya lebih suka yang saiz 1 inci kali setengah inci, kerana tinja arnab lebih mudah untuk jatuh, dan sekiranya kaki anak arnab termasuk ke dalam lubang, mudah untuk dikeluarkan. Okey. Dan sebelum saya berkongsi tentang bukan berkongsi, tapi kita buat kesimpulan untuk episod kita kali ini, kepada rakan-rakan yang menyokong channel Arnab Pedaging, jangan lupa untuk like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada saya dan channel saya. Dan jangan lupa untuk mereka yang subscribe untuk tekan butang loseng untuk memastikan dapat video yang akan datang. Okey. Alright. Jadinya untuk saiz yang ideal adalah untuk lagi satu saya lupa tadi. Saya menggunakan istilah panjang ke tepi, panjang lebar ke tepi, panjang ke belakang. Tapi sebenarnya fikir balik, salah ni. Silap. Yang ke tepi ni dipanggil panjang, yang ke belakang dipanggil lebar. Okey. Jadi kesimpulannya, untuk saiz sangkar arnab yang ideal untuk induk dan juga anak adalah iaitu 2 kaki setengah ataupun 30 inci sebagai panjangnya. Panjang 30 inci, lebar ke belakang 18 inci ataupun 1 kaki setengah, dan ketinggian iaitu 15 inci. Sebenarnya 15 inci ni untuk ketinggian yang paling minima, dan tak perlu buat tinggi-tinggi sangat sebab merugikan, susah nak buat susunan di reban. Jadi ada juga setengah tu buat 16 ke 17 inci tu terpulang. Apa yang penting, sangkar yang ideal adalah
dapat menjimatkan pemotongan jaring ni. Bermakna kalau boleh sikit lagi potong lagi bagus. Kalau rakan-rakan boleh inovasikan tentang lipat-lipat ke sangka untuk jadi hasilan sangka yang terakhir pun lebih baik. Dan penting adalah jangan kita potong tu banyak sangat kita buang, rugi kita. Okey, moga perkongsian pada kali ini memberi faedah kepada rakan-rakan dan kita akan jumpa lagi episod yang seterusnya. Assalamualaikum.